Sebelum memulakan tentang perkara yang penting pada hari ini, saya Muhammad Syukri bin Hussein, nombor matrik saya adalah 10 DJL F1003. Maksud sisa pepejar ialah pengurusan sisa pepejar merupakan satu keperluan dalam usaha untuk melindungi alam sekitar dan menjamin kelestarian serta kualiti hidup masyarakat. Oleh itu, tidak heranlah sekiranya pengurusan sisa pepejar dianggap sebagai isu global kerana semua individu bertanggungjawab dalam penjanaan sisa pepejar yang dilakukan setiap hari. Perbincangan kedua ialah punca-punca dan kesan berlakunya pembuangan sisa pepejar. Yang pertama, penduduk yang ramai di Malaysia membuatkan sisa-sisa pembuangan yang banyak. Kesan yang kita dapat menyebabkan seseorang individu rasa terbeban kerana persekitaran sesebuah kurang memuaskan. Punca yang kedua ialah kurang didikan tentang sisa-sisa pembuangan ataupun cara yang sesuai bagi proses pembuangan. Kesannya ialah menyebabkan sisa-sisa pembuangan semakin banyak di persekitaran dan berselerak. Ini kerana mereka tidak menjaga kebersihan alam sekitar dan pandangan daripada seorang kurang memuaskan. Punca yang ketiga ialah sikap masyarakat yang tidak prihatin dengan sesuatu keadaan. Kesannya masyarakat yang tidak prihatin dengan membuang sampah seperti bahan yang boleh kita semula, dan ini menyebabkan sampah yang terkumpul banyak setiap tahun. Punca yang terakhir, punca yang keempat ialah disebabkan pembuangan sisa pepejar. Negara meningkat mendadak akibat pandemik dengan peningkatan besar sisa perubatan disebabkan penggunaan pelitup muka, sarung tangan dan kelengkapan pelindung. Kesannya yang terakhir ialah berlaku banjir di sebahagian tempat. Ini agak menyusahkan masyarakat apabila banjir berlaku. Berkaitan isu semasa, pada tahun 2018 sebanyak 36,843 tan sampah dihasilkan sehari, manakala pada tahun 2019 meningkat kepada 37,462 tan yang bertambah kepada 38,081 tan pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun lepas sebanyak 38,699 tan sampah harian yang dikutip, dan tahun ini dilanggar 39,936 tan sampah dihasilkan setiap hari. Menurut kes ini, majoriti terdiri daripada pelitup muka, kit ujian COVID-19 dan sisa-sisa makanan atau bungkusan penggunaan harian. Oleh itu, kita mestilah menjaga kebersihan alam sekitar bagi mencegah pembuangan sampah setiap hari. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizakwan bin Ahmad Rizam. Nombor matrik saya 10 DJL 20F1007. Assalamualaikum. Bersama saya sekarang ni seorang penduduk di penempatan Lestari 6. Boleh Cik mengenalkan diri Cik? Nama saya Wak Hamzah Syamil bin Husaini. Okey Cik, tanggungjawab sosial dalam menangani isu pengurusan sisa pepejar ni secara mampan bertujuan untuk mengelakkan alam sekitar terbeban. Apa punca-punca yang menyebabkan mereka tak dapat menghasilkan sisa pepejar ni? Bagi saya punca dia adalah sikap masyarakat yang tidak prihatin, serta tengah masyarakat yang tidak ambil peduli terhadap alam sekitar, menyebabkan mereka membuang sampah sewenang-wenangnya tanpa berfikir tentang kesan terhadap alam sekitar yang akan berlaku pada masa depan. Cik rasa apakah yang boleh menyebabkan kesan terhadap alam sekitar ni? Kesan terhadap alam sekitar ni, kesan yang akan berlaku ialah pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara dan air. Dan ini akan menjejaskan kehidupan seharian manusia. Okey Cik, daripada apa yang Cik katakan, apa langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut?
Antara langkah-langkah dia ialah meningkatkan keberkesanan kempen kita semula. Lepas tu pendidikan mengenai sisa-sisa pekerjaan yang perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat supaya mereka dapat mengenal pasti jenis dan kategori sisa pekerjaan tersebut yang terdapat di kawasan sekitar mereka. Okey, itu saja. Terima kasih Cik. Ya, sama-sama. Melakukan dari saya Muhammad Rizal bin Rizam. Sekian, terima kasih. Pagi. Nama saya Komandan Murti dan nombor matrik saya adalah 10 DJL 20F1001 dan saya dari kelas DJL 5A. Hari ini saya nak buat temu bual tentang projek saya dengan Encik Jiwan. Encik Jiwan boleh memperkenalkan diri anda? Nama saya Jiwan. Saya bekerja sebagai jurutera engineer as electronic and electric engineering. So itu saja saya ada pengalaman selama 2 tahun. Jiwan, semalam ketika saya menggunakan telefon bimbit saya terserempak dengan sebuah kereta akhbar iaitu bertajuk Hobi Pelik, Warga Emas Hidup Ditumbuni Sampah. Berita ini membuatkan saya sedih. Pada pandangan saya, punca sampah yang banyak di Malaysia adalah sosioekonomi dan gaya hidup penduduk Malaysia. Kini, kebanyakan penduduk di negara ini memiliki pendapatan di tahap sederhana, tinggi dan memiliki taraf hidup yang semakin meningkat, terutamanya yang tinggal di bandar ini. Ini adalah punca lambakan sisa pekerjaan di Malaysia. Punca yang seterusnya adalah pengurusan sisa pekerjaan yang tidak sistematik. Seperti yang diketahui umum, kebanyakan sisa pekerjaan memberi kesan yang negatif kepada alam sekitar. Pencemaran dari sisa pekerjaan terjadi akibat pengurusan sisa pekerjaan yang tidak sistematik. Hal ini termasuklah kaedah pengurusan sisa pekerjaan yang tidak juga menjadi ancaman kepada alam sekitar. Boleh tak bagi cadangan tentang isu yang saya kemukakan tadi? Pada pandangan saya dan cadangan yang saya boleh berikan kepada isu tersebut adalah menjadikan lebih banyak tong kita semula. Kelemahan yang masing ketara pada masa ini adalah kekurangan tong kita semula untuk memudahkan penduduk setempat membantu pihak berkuasa untuk mengitar semula. Sebagai contoh, pembuangan kertas dan botol minuman merata-rata meningkatkan kos pembersihan dan pelupusan sampah yang merugikan. Oleh itu, kita boleh juga mengamalkan 3R iaitu recycle, reuse and reduce. Ia boleh mengurangkan sampah merata di tempat awam. Dan seterusnya, mengurangkan pengeluaran plastik dan penggunaan plastik. Sisa pekerjaan yang paling kerap ditemui ialah plastik. Oleh yang demikian, penggunaan plastik dalam industri makanan sebagai bakul di pusat membeli belah telah menyebabkan pertambahan sampah sarap. Tambahan pula plastik dalam kegunaan harian kita memakan masa antara 10 hingga 1000 tahun untuk mereput. Oleh yang demikian, cadangan penggunaan plastik dapat mengurangkan sisa-sisa pekerjaan yang mana penggunaan plastik sebenarnya boleh diganti dengan kertas. Penggunaan plastik iaitu plastik perlu dikurangkan supaya plastik boleh mengancam ekosistem haiwan, ekosistem manusia dan juga ekosistem tumbuhan. Plastik boleh sebagai saya kata sebelum ini 1000 tahun untuk meruput, 10 hingga 1000 tahun. So dalam masa itu, bila titisan hujan berada di bawah, plastik boleh menahan air tidak boleh kena ke bawah tanah. So ia dapat merayu ia boleh membunuh tumbuhan. So itu Encik saya boleh bagi cadangan tak? boleh. Cadangan saya adalah penggunaan teknologi moden dalam pelupusan sisa pekerjaan. Penggunaan teknologi pelupusan sisa pekerjaan juga merupakan satu usaha untuk mengatasi masalah pelupusan sisa pekerjaan. Untuk itu, penggunaan teknologi insistor untuk mengatasi masalah sisa pekerjaan serta teknologi gasifikasi dan pelaburan abu dianggap sebagai teknologi terkini dan paling selamat menguruskan sisa pekerjaan. Terima kasih kepada Encik Jiwan untuk menghadiri tembual pada hari ini. Seterusnya, saya juga dapat ilmu daripada anda dan terima kasih sekali lagi untuk meluangkan masa dengan saya. Terima kasih untuk menjemput saya kepada kepada temu bual ini. Terima kasih Encik Kumandan. Okay, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Muhammad Adekmal bin Muhammad Farizal dan matrik saya 10 DJL 20F1024. Hari ini saya akan menerima rumah seorang pelajar Politeknik Praperai. Assalamualaikum bang. Salam. Okey, hari ini saya Muhammad Adekmal. Saya pelajar daripada Politeknik. Saya nak bertanyakan pendapat abang tentang isu pengurusan sisa pekerjaan. Pendapat saya pendapat saya dalam pengurusan sisa pekerjaan ni penting supaya dunia kita, bumi kita tidak terjejas di bencana lah, seperti longkang yang bocor dan sebagainya. Okey. Seterusnya, apakah cadangan abang dalam gangguan sosial ni masyarakat kita nak jaga, nak uruskan sisa pekerjaan ni dengan baik? Cadangan saya pula, kita boleh mengadakan kempen untuk, tak kisahlah untuk kampung ke, untuk sekitar daerah ke, supaya mereka sedarlah pentingnya sisa pekerjaan ni dan mereka sedar supaya mereka terus menjaga alam sekitar. Okay. Akhir sekali bang, saya nak tanya, apakah harapan abang dalam pengurusan sisa pekerjaan ni supaya alam sekitar tak terjejas? Okay, harapan saya harap masyarakat kita ni sedar bahawa sisa pekerjaan ni sangat penting dan perlu mengambil berat tentang pengurusan dia. Okay, akhir sekali bang, apakah harapan abang untuk pengurusan sisa pekerjaan dalam gangguan sosial supaya alam sekitar kita ni lebih bersih? Okey, saya berharap masyarakat kita ni sedar dan saya juga berharap sekitar kita ni bersih supaya bumi kita ni selamat, dan kalau tempat kita Malaysia ni bersih dapat juga menaikkan nama negara, seperti contohnya Jepun yang terkenal dari negara yang bersih. Okey bang, terima kasih bang. Sama. Assalamualaikum. Salam. Pengurusan yang saya dapat hasil daripada maklumat dari isu terkini dan hasil temubuat orang awam. Pengasingan sisa pepejar di punca merupakan satu proses ke arah pengurusan sisa pepejar yang lebih mesra alam mengikut Seksyen 74 Akta Pengurusan Sisa Pepejar dan Pembersihan Awam 2007. Orang awam harus melakukan pengasingan sisa pepejar dan kegagalan berbuat demikian jika disabitkan kesalahan boleh didenda maksimum sebanyak RM1,000. Seksyen 108/2/G pula menyatakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab individu mengasingkan sisa pepejar yang boleh dikita semula sekaligus, mengelakkan lambakan sisa di pusat belum pusat.